Paparan utama malam ini, Taklimat Kesihatan Pendidikan bersama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak selepas Aidilfitri. Kerajaan Sarawak sambut baik kerjasama badan korporat. Jo beramai sungkir belia Admiri 2.0 platform pupuk perpaduan. Kempen keselamatan jalan raya sebelum musim perayaan peringkat muka dilancarkan. Dato' Harifah santuni Balai Bomba dan Penyelamat Muka. Pelihara perpaduan masyarakat majmuk. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Satu taklimat khusus bagi membincangkan pembangunan sektor kesihatan dan pendidikan di negeri ini akan diadakan bersama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar selepas sambutan Hari Raya nanti. Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi sangat memberi perhatian terhadap kedua-dua sektor yang telah dibincangkan semasa dalam taklimat pembangunan yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuching baru-baru ini. Jadi Tun sangat berminat dan mengambil perhatian yang tinggi terhadap pembangunan kedua-dua sektor, pendidikan dan juga kesihatan. Tuan yang terutama memohon untuk kita mengadakan satu taklimat lebih khusus daripada agensi-agensi yang kita namakan core agensi persekutuan kepada beliau kemudian selepas raya. Jadi saya rasa itu lebih menepati pada masa itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak pada Selasa. Tambah Datuk Ahmad Nazri, semasa kunjungan itu, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi turut berkongsi tentang pengalaman luas beliau dalam beberapa kementerian semasa menjawat jawatan menteri di Persekutuan. Kerajaan Sarawak sentiasa mengalu-alukan kerjasama badan korporat, agensi dan jabatan kerajaan untuk membantu melaksanakan program yang memberi manfaat kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kerjasama sebegini akan memberi manfaat kepada lebih ramai masyarakat setempat. On behalf of the state of Sarawak, we actually welcome collaboration with any corporate bodies, agencies, departments. Because we believe when we work together as a team, we collaborate together, so much more can benefit in terms of the critical mass. More people can benefit from the programs that we organize. Beliau berkata demikian dalam sidang media kempen pembiayaan sosial bank dan masa depan kerjasama dengan Alliance Islamic Bank di Kuching pada Selasa. Difahamkan Alliance Islamic Bank akan berkolaborasi dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak untuk beberapa program. Antaranya latihan kesawanan untuk wanita dengan kerjasama Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak, bengkel literasi kewangan untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur dan program dengan petani dan sekolah untuk kanak-kanak di Kampung Haji Baki dan Kampung Payamebi, Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berkata kementeriannya telah menerima permohonan maaf pihak Alliance Islamic Bank mengenai kesalahan fakta yang dikeluarkan dalam salah satu iklan mereka. Alright, so these are the two indicators to show the situation of children in Sarawak. Jadi yang pertama tadi dalam iklan itu mengatakan 84%. Tapi kalau kita lihat di bawah NHMS, indikator yang digunakan iaitu stunting sebagai an indicator of undernourishment. And another indicator is wasting. Kita dapati bahawa dari segi peratusnya jauh berbeza.
Untuk rekod setakat tahun 2022, hanya terdapat 19.4% kanak-kanak terbantut dan 10.5% kanak-kanak kurang berat badan berbanding ketinggian mereka di Sarawak. Program Johor Berambih Sungkir Belia Admiri 2.0 menjadi platform mempromosikan perpaduan dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia selepas program berbuka puasa secara terbuka dan santai, anjuran kementeriannya itu berjaya menarik penyertaan hampir 2,000 orang. Malah katanya penyertaan kali ini menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Beliau berucap demikian semasa menyempurnakan program tersebut di dataran Kipas Miri pada Ahad. Dalam majlis yang sama, Datuk Seri Abdul Karim juga menyempurnakan simbolik pengagihan bubur lambuk diikuti penyampaian sumbangan bantuan semasa bulan Ramadan dan Aidilfitri kepada 100 orang asnaf termasuk mangsa kebakaran di Kampung Wireless. Kempen keselamatan jalan raya sebenarnya musim perayaan peringkat daerah muka telah dilancarkan pada Isnin. Majlis ringkas itu disempurnakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia merangkap Ahli Parlimen Muka, Datuk Hanifah Hajar Taib. Selain itu, Datuk Hanifah juga meneruskan agihan bubur lambuk sebagai mengimarahkan sambutan Ramadan. Sebanyak 2,400 pek bubur lambuk telah diagihkan kepada orang ramai di sekitar Muka pada Isnin melibatkan 3 lokasi iaitu di Menara Tinjau Muka, Balai Bomba dan Penyelamat Muka serta di Kampung Pulat Balingian. Sementara itu, Datuk Hanifah turut melakukan lawatan mesra ke Balai Bomba dan Penyelamat BBP Muka pada Isnin. Sebaik tiba, beliau diberi taklimat khas yang disampaikan oleh Penguasa Kandan Bomba 1, Ketua Zon 4 Sibu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Teknologis Andy Ellie. Taklimat antara lainnya mengenai latar belakang BBP Muka dan makluman infografik kawasan jagaan Zon 4 Sarawak. Usai taklimat diadakan program agihan bubur lambuk Ramadan Al-Mubarak di Balai Bomba tersebut. Simbolik penyerahan bubur lambuk telah diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Muka sebelum agihan dilakukan di Pasar Muka. Rakyat Sarawak diseru supaya terus mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maru Razaili Gapur berkata, rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini, terutamanya di konstituensinya, harus sentiasa menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Ujarnya perpaduan merupakan tunjang kepada keharmonian rakyat di negeri ini. Beliau juga mengingatkan rakyat agar tidak berpecah belah kerana ianya akan merugikan mereka sendiri. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Ihya Ramadan di Masjid Rahmaniyah, Pusa pada Isnin. Sementara itu, Ahli Parlimen Batang Lupa Muhammad Syafizan Kepti dalam ucapannya turut senada dengan menyeru kepada penduduk di Kampung Pusa khususnya di kawasan Batang Lupar menjaga hubungan silaturahim dan kekalkan perpaduan agar rakyat sentiasa bersatu dalam apa jua keadaan. Dalam majlis sama, Razaili bersama Muhammad Syafizan turut menyampaikan sumbangan 60 bakul makanan kepada asnaf di kawasan Pusa. Turut disampaikan sumbangan berbentuk kewangan kepada 14 bakal haji pada tahun ini. Manakala Pusat Khidmat Beting Maru juga menyumbang RM20,000 kepada jawatankuasa pengurusan Masjid Rahmaniyah Pusa dan sumbangan duit raya kepada jemaah yang hadir. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Debaran kehangatan Temasa Sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 kian terasa. Ayuh rakyat bumi Kenyalang, sama-sama kita memberikan sokongan padu kepada penganjuran Temasa Sukan ini. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.